Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-6, muka surat 99 dalam nota soft copy pada slide yang ke 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, dan bagi orang yang telah kafir birabbihim, terhadap Tuhan mereka, Allah sediakan azab jahannam, azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang Allah menyebutkan balasan yang Allah akan sediakan bagi orang-orang yang telah pun kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kita menemukan ada satu lagi nama neraka, iaitu azabu jahannam, iaitu neraka jahannam. Sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-5, kita telah menemukan bahawa Allah memberitahu kepada kita bahawa syaitan Allah Ta'ala telah sediakan neraka sa'ir. Tetapi pada ayat yang ke-6 Allah kata azab neraka jahannam. Jahannam merupakan salah satu daripada nama-nama neraka selain disebutkan nama neraka as-sa'ir. Jadi kalau tuan-tuan ingin melihat, ingin mendapatkan maklumat di manakah nama-nama neraka di dalam Al-Quran, ada kita sebutkan pada halaman yang ke-93. Ayat ini, kalau sedikit perincian, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan mengapa Allah menyebutkan mereka telah kafir birabbihim. Kenapa Allah gunakan dengan kalimah Rabb? Kalau kita baca ulasan pada muka surat yang ke-100, Allah menyebutkan tentang menggunakan kalimah Rabb, bukan semata-mata nak menunjukkan Allah itu Tuhan, tetapi daripada mana Rabb ini keluarlah makna Allah yang telah menciptakan, yang telah memelihara dan menjaga kita, yang mentadbir lebih daripada itu. Jadi kenapa Allah menyebutkan kalimah Rabb, tidak digunakan kalimah Allah? Kerana Allah nak menyebutkan betapa banyaknya manusia ini telah terhutang budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau kita hubung kait dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-5, kita mendapati penghuni neraka ini ada dua. Yang pertama, kalau kita tengok dekat ayat nombor 6 tu, dekat atas tu kita letakkan kotak penghuni neraka yang kedua adalah orang kafir.
Siapa penghuni neraka yang pertama? Siapa penghuni neraka yang Allah Ta'ala akan penuhkan neraka tu? Siapa penghuni neraka selain daripada orang-orang yang kafir? Jawapannya adalah syaitan. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 5, Allah kata wa'a'tadna, Allah kata Allah telah sediakan bagi para syaitan itu azab neraka as-sa'ir. Lepas tu kita baca ayat 6, Allah kata orang kafir itu pula akan masuk neraka Jahannam. Berkaitan dia dari sudut ini. Kenapa Allah Ta'ala menyebut terlebih dahulu ayat yang kelima syaitan masuk neraka sa'ir, ayat yang keenam baru orang kafir? Antara sebab dia adalah syaitan merupakan punca, merupakan penyebab kenapa orang-orang kafir ini, kenapa manusia itu masuk ke dalam, maksudnya kenapa manusia boleh jadi kafir? Jawapannya disebabkan oleh para syaitan. Sebab tu syaitan sebut dulu pada ayat nombor 5, barulah Allah menyebut tentang orang-orang yang telah kafir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-6? Pelajaran dia boleh lihat muka surat yang ke-101. Yang pertama, semua orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam jika mati dalam keadaan kafir. Kena tambahlah pada penghujung sikit penerangan dia. Kalau orang kafir dia mati dalam keadaan dia sempat bertaubat, dia masuk ke dalam Islam, dia terkecuali daripada ayat yang ke-6. Tapi kalau dia memang mati dalam keadaan kafir, memang ayat ini menjelaskan mereka akan masuk neraka Jahannam. Okey. Yang kedua, salah satu daripada nama neraka yang kita belajar pada pagi ini namanya adalah Jahannam. Dan nama Jahannam inilah merupakan nama neraka yang diulang paling banyak oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Banyak digunakan Jahannam, Jahannam. Jadi kalau kita guna bahasa Jahannam, maknanya kita apa? Mengguna bahasa neraka kita kan. Jahannam kita kata. So Jahannam ni nama neraka. Jahannam ni kata para ulama, ia merujuk kepada neraka yang gelap dan neraka yang sangat dalam. Dia punya dasar dia sangat dalam. Itu Jahannam. Kalau as-sa'ir, iaitu neraka yang api dia, sifat dia apinya menyala-nyala. Okey, tuan-tuan, kita jangan tersalah faham. Neraka ini hanya satu saja. Tetapi kenapa kadang-kadang Allah panggil sa'ir, kadang-kadang Allah panggil Jahannam? Ia merupakan nama bagi neraka yang satu tu. Maksud dia, siapa saja masuk neraka, sama ada dia syaitan ataupun pengikut-pengikut syaitan daripada orang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan melalui neraka itu sifatnya sa'ir dan neraka itu sifatnya Jahannam. Baik, kita pergi kepada pengajaran yang ketiga. Neraka seperti mana yang Allah sebut pada penghujung ayat yang ke-6, ia merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wabi sal nasir. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, ayat yang ke-7 ni, kalau tuan-tuan lihat, ayat yang ke-7 adalah ayat yang dia nanti dia berada dalam kumpulan ayat nombor 6 sampailah nombor 11. Maknanya bermula ayat 6 yang kita baca sebentar tadi tu sebenarnya adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang neraka. Ada 6 sampai 11 ayat. Jom kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7,
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ayat yang ketujuh adalah ayat yang Allah memperincikan bagaimanakah orang-orang yang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Allah kata idza, apabila ulqu, mereka dihumban, dibaling, kata Allah, fiha, ke dalamnya merujuk kepada azab Jahannam, neraka Jahannam. Maksudnya mereka masuk neraka Jahannam dengan keadaan Allah humban mereka. Kalau sebut humban, maksudnya kepala ke bawah, kaki ke atas. Apabila mereka masuk ke dalam Jahannam, sami'u laha syahiqan, mereka itu telah mendengar suara jeritan yang sangat mengerunkan. Wahia tafur, dalam masa yang sama suara jeritan itu, iaitu neraka itu, dia sedang menggelegak. Itu saya tersilap tulis tu. Punya takut dengan neraka Jahannam, tertinggal huruf dia. Sedang menggelegak, itu dia punya ejaan betul dia. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, suara yang menggerunkan itu suara siapa? Suara yang menggerunkan itu sebenarnya adalah suara neraka. Okey, ayat ini kalau kita perincikan lagi, kenapa Allah perlu kata iza ulqu fiha? Kenapa Allah nak humban mereka? Kenapa tak persilakan mereka masuk je elok-elok? Sebenarnya kata para ulama, itulah cara Allah nak menghina, Allah Ta'ala nak merendahkan penghuni neraka, adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam bentuk dihumban. Okey, syahiqan, seperti yang kita katakan tadi, suara keras yang sangat menakutkan. Baik, kita lanjutkan kepada perbincangan apa itu tafur. Wahia tafur. Tafur, kalau kita lihat terjemahan, adalah sedang menggelegak. Okey, mari kita lihat apa ulasan Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat. Okey, Al-Imam Al-Asfahani mengatakan perkataan tafur diambil daripada perkataan al-fawru. Al-fawr maksudnya adalah syiddatul ghalayan, iaitu sangat mendidih. Kita kata menggelegak dari itu, dia sangat mendidih. Okey, disebut al-fawr, dia dikaitkan dengan api neraka ketika dia marah dan ketika dia sebenarnya dia menggelegak, dia mendidih tu, adalah dia sedang dalam keadaan yang sangat marah. Okey, ayat yang ke-7 ini ada dua ciri bagi neraka. Ciri pertama apa? Neraka ini dua ciri. Pertama apa? Jeritan suara yang sangat kuat. Maknanya neraka ini dia boleh mengeluarkan suara. Wahia tafur, merujuk kepada kemarahan api neraka itu. Dia menggelegak tu, dia mendidih tu, dikaitkan juga dengan sifat marah yang ada pada neraka. Okey, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, dia kata kalau kita
perhatikan ayat yang ketujuh tu, maka kita mendapati bahawa neraka ni dia memiliki sifat apa? Dia memiliki sifat marah. Neraka ni sebenarnya dia boleh melihat, dan neraka ni sebenarnya dia memang boleh berkata-kata. Dia boleh bercakap. Yang mereka dengar suara yang kuat tadi tu menunjukkan kepada apa? Ada suara pada neraka tu. Dan wahya tafur merujuk kepada kemarahan api neraka. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat Quran yang membuktikan bahawa neraka ni boleh nampak, macam mana dia nampak tu wallahu alam, tapi dia memang boleh melihat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Furqan ayat yang ke-12, muka surat 106. Allah kata apa neraka? Allah kata neraka ni idza ra'atsuhum min makanin ba'id, apabila neraka itu melihat penghuni-penghuni neraka dari tempat yang jauh. Maksud dia, orang yang sebelum dimasuk neraka lagi, sebenarnya neraka tu apabila neraka ni dia, kalau dekat padang mahsyar tu, apabila neraka melihat penghuni-penghuni neraka, maka neraka ni dia punya marah. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira, kedengaranlah ahli-ahli neraka tu bunyi marah neraka yang menggelegak dan mendidih. Maknanya tak masuk neraka lagi, ahli neraka dah boleh dengar bunyi apa? Kemarahan neraka. Macam mana nak masuk neraka? Dia berbeza dengan syurga. Kalau syurga jauh lagi dah boleh bau wangi syurga. Syurga ni dia punya indah, dia hebat dia, dari jauh lagi syurga tu dah boleh bau dah wangi dia. Tetapi kalau neraka jauh lagi dah dengar bunyi suara marahnya api neraka. Kalau kita nak lihat neraka itu dia bercakap, kita boleh rujuk dalam surah Al-Qaf ayat nombor 30. Ayat 30 surah Al-Qaf ini, surah Qaf buku 107. Ini bukti neraka itu dia boleh bersuara, dia boleh berkata-kata. Okey, ayat nombor 30 ni Allah Ta'ala kata, ketika mana pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala tanya kepada neraka, halim talati, Tuhan kata, dah penuh ke neraka? Boleh sumbat lagi tak? Boleh masuk lagi tak penghuni neraka? Neraka jawab apa? Wa taqulu hal mim mazid. Neraka jawab apa? Nak tambah lagi ke? Boleh tambah. Maknanya ayat ni menunjukkan bahawa neraka ni dia sangat luas. Apabila Allah tanya neraka, dah penuh ke neraka? Neraka kata, nak tambah lagi? Boleh tambah. Kita faham tak maksud dia? Maknanya ayat ini membuktikan bahawa neraka itu dia boleh berkata-kata. Okey, kita lihat apa pengajaran ayat 7 yang kita dapat belajar. Nombor 1, penghuni neraka ni seperti orang kafir, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam bentuk yang sangat hina. Sebab itu tuan-tuan, orang masuk neraka saja dia akan mendapat kehinaan yang sangat besar. Siapa masuk neraka, dia akan jadi orang yang paling hina. Cara paling hina tu tak perlulah masuk elok-elok, campak je. Macam kita buang sampah, campak. So dia humban ke dalam api neraka. Yang kedua, kita dapat belajar neraka mempunyai suara yang boleh didengari dengan jelas oleh penghuni neraka. Kenapa Allah dengarkan suara neraka tu? Kalau macam sekarang kita bakar api, kita tak dengar kan bunyi api yang sedang membakar. Tapi di akhirat nanti Allah buka telinga, boleh mendengar suara api neraka. Kenapa? Ini merupakan salah satu bentuk azab yang akan menyebabkan penghuni neraka di mereka merasa azab. Sebab suara neraka itu sudah pun mengerikan, belum lagi rasa api neraka yang membakar.
Baik, apa tindakan yang perlu kita ambil berdasarkan ayat 5 tadi, ayat 6 dan ayat 7? Nombor 1, kita sedaya upaya dengan rahmat Allah, kita kena menjauhi mana-mana perbuatan yang boleh menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jaga Islam kita elok-elok. Jangan kita mati melainkan kita mati benar-benar sebagai seorang Islam. Yang kedua, kita kena selalu minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada api neraka. Sebab itu doa setiap hari mesti kita minta kepada Allah, minta jauh daripada api neraka. Antaranya ada yang mengamalkan wirid yang Allahumma ajirni minan nar, kan? Allahumma ajirni minan nar. Tu minta jauh daripada api neraka. Nak tahu neraka ni betapa dahsyat dia, ada saya letakkan pada nota muka surat 109 hingga 110, iaitu tentang neraka yang pernah dilihat oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kita boleh baca, dan kita tutup pengisian pagi ini dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi ni dia punya nak kita ni janganlah masuk neraka. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, fattaqun nar. Nabi kata, peliharalah dirimu daripada api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebesar sebelah biji tamar. Nabi kata, kalau apa pun kau boleh buat amal tu jauh dari neraka, Nabi kata kau buat, kata Nabi. Sekalipun hanya dengan sebelah biji tamar dibelah dua, kalau itu boleh bawa kau jauh daripada api neraka, kata Nabi, Nabi kata gunakan. Dan Nabi kata, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin, kalau tak mampu dengan sedekah pada sebelah biji tamar, maka kata Nabi, jagalah kata-kata, cakaplah yang baik. Maknanya Nabi nak memberi isyarat bahawa daripada kata-kata ini boleh menyebabkan kita dihumban, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi jaga kata-kata dan usaha buat amal-amal yang boleh jauhkan kita daripada api neraka. Kita sambung insya-Allah besok tuan-tuan pada keterangan ayat yang ke-8 muka surat 111 112. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.